dapat kuundur masa. Kan? Baik, kita terus bersama dengan salah seorang daripada vokalis ni lah. Yep. Kalau kita tahu sejarah Pulau Elephant ini banyak bukan ganti, tapi nama-nama semua besar. Nama-nama besar. Okey. Kita dah bersama dengan Datuk Nash di talian bersama kami. Maya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Leather jacket tu saya nak claim lah. Sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami di Malaysia hari ini ya. Okey, kita nak throwback lah. Kan. Kalau dengar Pulau Lavender ni, kalau kita orang pergi karaoke nyanyi lagu, tak sampai. Ya. Tak sampai. Tinggi nada tu Betul. nak tarik. Mungkin kita nak tahu juga bagaimana bermulanya kalian kan membina sebuah empire besar Lavender ni, Datuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya membukakan sesuatu kumpulan untuk kita dapat mengisi pengisian dalam industri negara kita ini bukanlah satu perkara yang mudah. Ya. Kalau dulu sejujurnya saya tak pernah pun lihat studio. Saya tak dapat studio kita nak tengok pun tak dapat, susah nak tengok. Tapi hari ini studio dekat mana-mana pun semua ada. Jadi keindahan untuk kita menikmati the ambience and environment dalam studio tu memang kata orang tu kita sukar untuk kita nak dapat lah. Jadinya dulu nak jadi penyanyi ada kena cubaan dulu. Kena tengok dulu macam mana range you boleh nyanyi ke tak boleh nyanyi. Bukan main boleh sebarang saja kita nak nyanyi ni tak boleh. Tapi hari ini kalau misalnya kata yang ada bakat, walaupun bakat tu tak seberapa jauh ke tak seberapa ada, tapi peluang itu lebih banyak lah kalau nak dibandingkan dengan zaman-zaman saya dulu. Jadi maka dengan sebab itulah kalau kita nak bandingkan orang-orang penyanyi-penyanyi dulu, semuanya mereka kekal hingga ke saat ini. Jadi dia punya aura, dia punya jiwa dia menjiwai satu-satu baik-baik lirik yang dihasilkan tu sangat bermakna dan sangat kekal sampai ke hari inilah. Itu yang saya nak cakap lah. Jadi tapi apa pun kemeriahan pendatang-pendatang baru ini kita tidak sangkakan. Ada di antara mereka ni pun memang sangat hebat, sangat bagus penilaian yang dapat kita nilai untuk mereka. Cumanya mereka ini kadang-kadang zaman sekarang ni zaman dah berubah. Jadi dia tak ada dalam satu album sampai 10 lagu macam kita dulu kan. Jadi diorang ni kebanyakannya buat single dan sebagainya. Dan dia dah terlampau banyak lagu-lagu yang boleh buat, walaupun dia boleh buat rekod dekat rumah, dekat tepi pantai, di mana saja dia ada dia boleh buat rekod sendiri. Maka dengan sebab itulah kita boleh nilaikan tentang kualiti yang dihasilkan untuk dalam negara kita. Tapi saya setujulah Datuk. Sekarang ni sesiapa yang nak jadi penyanyi memang senang. Semua orang boleh nyanyi dan kalau ada duit tu boleh jadi penyanyi. Tapi kita nak cari penyanyi yang berkualiti tu sekarang ni mungkin agak payah, susah. Dan Datuk tadi ada kata dulunya nak jadi penyanyi begitu susah juga, nak kena ada test suara dulu. Baru kita nak boleh merakamkan lagu kan. Okey Datuk, ramai peminat juga. Tapi sebelum tu ini pesanan daripada salah seorang daripada penonton MHI kirim salam kepada Datuk. Katanya mak Datuk cikgu sekolah agama dekat Muar. Puan Rukiah Asyad. Dia kirim salam kat Datuk. Okey Datuk. Waalaikumsalam. Baik. Nak tahulah perkembangan terkini Datuk, sebab saya ada terbaca juga yang katanya nak pergi umrah tapi tak dapat apa semua. Jadi bagaimana perkembangan terkini Datuk sekarang ni? Alhamdulillah. Apapun perancangan makhluk ni, perancangan kita ni adalah perancangan yang belum tentu lagi dapat kita laksanakan. Tetapi sudah pastinya perancangan Allah itu adalah merupakan perancangan yang tak dapat kita sangkalkan lah. Perancangan Allah adalah perancangan yang sangat tepat dan sangat bagus. Maka dengan sebab itulah saya pergi mengerjakan umrah ni pada tanggal 20 hari bulan Januari ini. Keseluruhannya persiapan sudah pun siap dan ada juga di antara kawan-kawan saya yang ingin bersama dengan saya untuk beribadah di Tanah Suci. Tapi almaklumlah kepada kita semua sebagai kita tidak dapat untuk mengerjakan ibadah umrah ni kerana kita tidak dibenarkan untuk keluar negara masa inilah atas sebab
Omicron, faktor kesihatan, macam-macam dugaan cabaran ni kan. Betul. Datuk, jadi kita akurlah dengan apa yang berlaku. InsyaAllah. Datuk, peminat-peminat nak tanya juga. Kita tahu Lavender ni nama cukup yang besar, cukup megah, legend dan sebagainya. Tapi sekarang ni bagaimana? Hala tuju Lavender ada lagi ke? Dah berkubur ke? Ataupun sebenarnya kami je yang tak tahu ni ada aktiviti lain sebenarnya akan diteruskan? Baik, Lavender sekarang ni memang ada perancangan sebenarnya. Sebenarnya sebelum kita dapat musibah COVID ni, rancangan Lavender telah pun dah siap dengan sponsorsnya, dengan dia punya persiapan. Kita pun dah pergi praktis dekat studio yang kita buat khas selama berbulan-bulan. Dan kita dah pun dapat kelulusan untuk 16 tempat dalam negara kita ini, 16 tempat. Tetapi oleh kerana COVID yang melanda dalam negara kita, jadi maka dengan sebab itu kita tak dapat nak laksanakan lah. Dan saya amat rasa macam sangat terharu lah, kerana sepatutnya sebab Lavender pun dah buat press conference di venue yang pertamanya ialah di Kota Baru, Kelantan. Jadi dah siap dengan satu tema, maknanya Lavender bergabung dengan 100 orang pendikir. Untuk dah siap buat press conference, semua dah ada dan persetujuan semua dah ada. Tetapi oleh kerana kekangan keadaan kita ini menyebabkan kita terpaksa tangguhlah untuk bab itu. Jadi walau macam mana pun setelah COVID-19 ataupun penyakit dalam alhamdulillah, syukur, dan ada juga Lavender muncul di dalam kaca TV, dalam private function, ada jugalah. Dan insyaAllah pada tanggal 1 bulan Februari ini kita memang dah ada pun permintaan untuk kita membuatkan persembahan. Okay. Ya, betul. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk Februari. Nanti mungkin peminat-peminat boleh dapatkan pengembangannya kan. Datuk Nash pun aktif juga kan sekarang ini kan. Mungkin nanti ke Instagram, Facebook dan sebagainya untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan Datuk Nash dan juga kumpulan Lavender sendiri. Sebagai mengubat kerinduan kami yang berada dekat sini, mengubat kerinduan jutaan peminat Datuk Nash dan juga kumpulan Lavender, boleh tak belanja satu lagu pagi ini, Datuk Nash? Sikit je. Jadi ikut Datuk lah kan. Ada pada syurga di wajahmu ke, tiada lagi hidungmu ke, apa-apa saja Datuk. Chorus terus. Baik, kita banyak menceritakan tentang Lavender dan saya tengok tadi pun macam saya rasa ya Allah nak tutup skrin saya tengok muka saya masa muda. Rambut tu style. Legend tu Datuk. Tapi apa pun kita makin lama makin dewasa, makin lama makin Allah beri kita kematangan untuk kita orang tu kita memikirkan sesuatu kebaikan. Dan alhamdulillah, insya-Allah lah. Saya mohon agar semua peminat-peminat Lavender, penggemar-penggemar saya bersama dengan Lavender, doakanlah doa yang baik-baik. InsyaAllah kita doa yang terbaik. Tak apa Datuk, so dengarkan lagu ni. Ada. Air mata yang berderai, siapa yang menghapuskan hati kering dan gersang, siapa yang meneduhkan. Baik Datuk. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Banyak. Jaga kesihatan Datuk. Semoga sukses dalam industri ini. Semoga maju jajalah 1 Februari nanti buat persembahan. Terima kasih Datuk Nash. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi kepada MHI yang mengundang dan menjemput saya untuk bersama-sama, dan kepada seluruh rakyat Malaysia saya ingin memberitahu kepada diri saya dan juga kepada semua agar kita sentiasa patuh dengan SOP, patuh dengan kesihatan kita, agar kita sentiasa sihat dan mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Betul cakap. Masuk nada terus tinggi. Itu. Banyak ni suku. Bagi patutnya bawah-bawah dulu. Chorus terus. Chorus terus. Kita nak berehat seketika.